Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Muhammad Rizman bin Rosli merupakan ahli Dewan Muda Johor. Bersama-sama kita pada hari ini ialah YB Tuan Selamat bin Takim. Dalam segmen kita pada hari ini, Hello YB edisi Belanjawan Johor 2024. Jadi, apa khabar YB? Alhamdulillah, baik, sihat-sihat sahaja. Baik, jadi tanpa membuang masa lagi, saya ingin bertanyakan YB berkenaan dengan satu soalan. Memandangkan YB dikenali atau lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Selamat, saya ingin bertanyakan pendapat YB mengenai inisiatif pengambilan guru baru di Sekolah Agama Johor dengan peruntukan sebanyak 12.8 juta ringgit yang memberi impak kepada 311 orang guru baru, mengurangkan beban guru di 583 buah sekolah yang melibatkan seramai 185,000 murid, kenaikan allowance mengajar darjahas, kursus jangka masa pendek guru kafar. Jadi apa pendapat YB berkenaan dengan inisiatif? Pertamanya terima kasih Rosman daripada Dewan Muda Johor yang memberi peluang dan ruang untuk saya bersama pagi ini sementara Dewan sedang bersidang. Cuma apa yang saya nampak tentang belanjawan khasnya untuk pengkhususan di sekolah agama, di mana kerajaan telah meneruskan satu bajet untuk pengambilan guru baru. Yang sedia maklum, hari ini sekolah agama seluruh negeri Johor memang menghadapi masalah tentang kaki tangan, khasnya guru-guru, di mana dengan penambahan guru baru sebanyak 311 orang itu, sedikit sebanyak dapat menampung kekangan, menampung kekurangan di seluruh sekolah agama negeri Johor. Saya selaku Adun Simbalang mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan negeri dan kepada Yang Amat Hormat Menteri Besar di atas inisiatif ini. Sekurang-kurangnya sekolah agama ini dapat dipacu dengan lebih efisien, di mana murid-murid dapat diberi pendidikan dengan lebih efisien dan pastinya corak pentadbiran sekolah agama itu akan berbeza. Dan apatah lagi hari ini dengan menaikkan allowance guru kafar yang saya dipahamkan sebelum ini RM60 dan dinaikkan kepada RM100. Jadi inisiatif ini adalah pembakar semangat. Bagi saya pembakar semangat untuk guru-guru sebagai satu imbahan dengan setimpal kerjaya dan juga tanggungjawab dan peranan guru sekolah agama ini. Jadi saya sangat terkesan dengan belanjawan ini, di mana kita dapat lihat kerajaan hari ini begitu mendalami permasalahan asli sekolah agama. Dan saya juga mengharapkanlah apa yang dibagi ataupun yang diperuntukkan untuk institusi keagamaan ini, tak kira masjid, surau, tapi pengkhususan untuk sekolah ini sangat penting. Sebab saya berpandangan kalau nak disebut tentang keadaan institusi agama ini, asal sekolah agama ini akan nampak perlu juga perhatian dari segi pembangunan. Yang rata-rata saya nampak sekolah agama ni agak nampak ada yang menyusul. Jadi bajet kerajaan negeri itu perlu ditambah lagi akan datang. Walaupun tidak melalui bajet tahun 2024, kemungkinan akan datang akan ada bajet lain untuk membantu sekolah agama ni. Namun saya juga berharap, insting saya kepada kebajikan guru sekolah agama. Yang mana Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah mengumumkan satu inisiatif bajet kepada sekolah rendah dan sekolah menengah. Bajet kita silap saya lupalah bajet peruntukan untuk bidik-bidik guru. Saya berdoa supaya sekolah agama juga jangan terlepas. Betul. Jadi saya berdoa. Sebab kemungkinan benda tu mungkin dalam tabir urus untuk kakitan kerajaan yang dibajetkan dalam situ, tidak termasuk dalam bajet yang dimaklumkan sekolah rendah dan sekolah menengah. Saya mendoakan untuk sekolah agama pun bajet untuk bilik guru tu mesti ada lah, supaya dapat keseimbangan, supaya kebajikan mereka juga terbela. Dan satu lagi tu mengenai penambahan guru baru, satu lagi ialah kafar, satu lagi apa? Allowance mengajar darjahas. Ya, allowance mengajar darjahas. Ini penting. Allowance darjahas penting untuk menaikkan semangat guru-guru yang mengajar darjahas. Sebab kita yakin dengan adanya inisiatif ini akan ada satu semangat baru dalam institusi keagamaan sekolah-sekolah agama di Johor. Dan saya difahamkan juga selain daripada itu ada satu lagi ialah kursus, kursus profesionalisme untuk guru-guru sekolah agama
di mana mereka dia akan didedahkan tentang mungkin silibus baru yang berkaitan dengan sunnah wal jamaah yang lebih mendalam untuk menaikkan terus siar Islam di negeri Johor, khasnya kepada anak bangsa yang kita tahu di seluruh negeri Johor hampir 500 lebih ya, sekolah agama yang pelajarnya hampir 200,000. Ya, jadi benda ini adalah perlu mendapat perhatian kerajaan negeri sebab mereka inilah bakal pemimpin. Betul. Ya, bukan sahaja dari segi rohani dan jasmani, bahkan pengetahuan agama mereka juga perlu diberi penekanan. Ya. Itu tentang saya sangat berterima kasih lah sebab saya seorang guru, apabila ada inisiatif kerajaan negeri di bawah Yang Maha Menteri Besar, saya rasa bersyukur dan mudah-mudahan dengan inisiatif ini adalah lambang penghargaan kerajaan negeri kepada institusi sekolah agama. Baik YB, jadi YB telah menyentuhlah beberapa perkara berkenaan dengan pengambilan 311 orang guru baru, khusus jaga masa pendek untuk guru kafar, naikkan allowance mengajar, itu semua adalah perkara-perkara yang disentuhlah berkenaan dengan sekolah agama di negeri Johor. Jadi YB memandangkan YB merupakan ahli Dewan Undangan Negeri untuk kawasan Sungai Balang. Jadi dalam banyak-banyak strategi dan inisiatif dalam Belanjawan Johor 2024 kali ini, yang mana YB rasakan memberi impak kepada YB dan memberi impak kepada kawasan Sungai Balang yang YB wakili. Terima kasih ya, Rosman. Saya sebenarnya satu perkara yang saya bila disebut belanjawan yang diumumkan oleh Yang Maha Menteri Besar, saya merasakan macam tahun depan pilihan raya. Keadaannya seperti itu. Sebab saya berpandangan semua inisiatif itu melambangkan komitmen kerajaan negeri untuk membantu rakyat dalam semua aspek. Ya, dalam semua kluster, dalam semua kategori, lapisan masyarakat, pentadbiran ekonomi, sosial dan sebagainya. Dan inisiatif itu seolah mungkin tahun depan pilihan raya. Tapi itulah di antara kehebatan pentadbiran kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri Besar, di mana saya teruja khasnya di kawasan saya. Ada dua benda saya nak beritahu di kawasan Sungai Balang. Untuk meneman Cik Rosman, Sungai Balang ni kawasan pertanian. Ya. Majoriti penduduknya tinggal di kawasan pinggir bandar dan kampung yang mengusahakan pertanian. Dan di Sungai Balang tu, Cik Rosman kena tahu ada satu tempat yang kita panggil estate sawah. Saya tak nak panggil jelapang padi. Kalau jelapang padi macam di Kedah dan sebagainya, satu kawasan yang luas. Tapi di Johor ni dengan sawah di negeri Johor, tak silap saya dengan keluasan 1,900 ekar, ya, kita sebut sebagai kita jadikan estate sawah. Ya, di mana Sungai Balang sendiri, kita ada lebih kurang hampir 330 ekar sawah padi. Saya sangat tertarik dengan inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan negeri, di mana dia nak mewujudkan dipanggil makanan Johor. Saya tak ingat makanan Johor, di mana dia diberi peruntukan untuk meningkatkan pengeluaran hasil padi. Sebab di Sungai Balang ini, untuk makluman Cik Rosman, kita hasil di Sungai Balang itu dengan keluasan itu penghasilannya agak minimum. Sebab masih lagi pengeluaran itu setahun 2 kali. Sebab tu dalam sidang DUN yang lepas malam saya berbahas, saya masukkan pasal sawah ni. Saya nak jadikan sawah ni supaya pengeluaran itu kalau boleh 3 tahun sekali. Apa kaedah yang sesuai? Mungkin teknologi. Mungkin kajian lebih rapi untuk benih padi ataupun kandungan tanah itu supaya menjadi lebih subur dan boleh menghasilkan padi 3 tahun sekali. Kita kena tahu padi ini, beras ini adalah makanan utama negara. Dan kita yakin beras masih besar persen dia diimport daripada luar. Tapi kalau negeri Johor sendiri sudah ada untuk menghasilkan keterjaminan makanan, kita akan dapat menghasilkan sendiri dan meluaskan kawasan padi, dan ini akan menambah stok makanan kita. Betul. Dan saya nak maklum ke Cik Rosman, kita di Sungai Balang ni jumlah keluasan 300 lebih hektar. Sebenarnya kita ada lagi tanah reserve kerajaan yang boleh untuk ditambah bagi meluaskan lagi penanaman padi. Cuma persoalan saya ada 2 perkara. Satu, kalau tanah yang sedia ada itu, kalau mungkin diberi satu teknologi baru dengan bantuan mungkin daripada institusi tempatan yang mempunyai teknologi tentang penghasilan yang lebih baik,
ataupun mungkin bantuan daripada MADA, kaji selidik tentang kandungan tanah, pH tanah, tentang mungkin kita bagi human acid supaya tanah itu lebih subur, ataupun menjeniskan padi yang lebih baik. Kalau sekarang ni yang baik ialah IS-21, Ismail Sabri 21. Itu benih padi yang sangat baik, sebab penghasilan dia hampir 40 hingga 70% akan lebih. Sebab itu dengan keluasan tanah seperti itu, kawasan padi Sungai Abang tempat saya kalah dengan contoh di Sawaring. Sebab kemungkinan bantuan teknologi itu belum sampai ke puncak. Mungkin perlu ada satu kajian. Sebab itu saya mengharapkan ini di antara satu impak di kawasan tempat saya untuk membantu kerajaan negeri dalam membuat stok makanan. Sebab beras ni makanan utama. Kita tahu isu hari ini beras berasempatan tak ada, dan kita ada beras, kita usahakanlah. Ditambah baik dengan penambahan kawasan tanaman padi. Sebab saya dah beritahu tadi, di Sungai Balang kalau perlu untuk kawasan tanam padi, kita ada lagi 200 ekar tanah kerajaan yang boleh untuk diluaskan bagi penanaman padi. Yang kedua, impak untuk Sungai Balang, hasil perbelanjaan, hasil daripada bajet kerajaan negeri tadi ini, yang diumumkan oleh Amat Berhormat Menteri Besar, saya mengharapkan perumahan. Perumahan mampu milik, ataupun kita panggil perumahan B40. Rata-rata ialah masing-masing menghajatkan satu kawasan perumahan, mungkin di bandar, di pinggir bandar. Tapi di Sembalang hari ini, perumahan adalah satu permintaan terlalu tinggi untuk golongan anak muda, terutamanya mereka yang baru berumah tangga yang memerlukan rumah. Dan di Sembalang hari ini memang rumah mampu milik itu tak ada, dan rumah yang didirikan kawasan perumahan pun kurang, dan jadi permintaan itu tidak dapat dipenuhi. Dan benda ini saya telah bawa ke peringkat negeri, dan alhamdulillah hari ini kita dalam proses untuk pembinaan rumah mampu milik RMJ di kawasan tempat saya, iaitu di kawasan yang saya sebut kawasan Pak Jamil. Dan kita berdoa semoga perumahan ini dapat dilaksanakan dan dapat memberi peluang dan ruang kepada anak tempatan untuk memiliki rumah. Betul. Jadi ini fokus saya. Dan impak yang disebut oleh Yang Amat Menteri Besar untuk memberi penambahan bajet bagi perumahan mampu milik tadi ini, Sungai Balang menyambut baik sebagai langkah untuk memberi kebajikan dan perkhidmatan kepada mereka yang memerlukan. Jadi dua lah saya sebut impak pada Sungai Balang. Satu sawah, satu ialah perumahan. Jadi YB telah menyentuhlah beberapa perkara yang menyentuh kawasan Sungai Balang itu sendiri melalui Belanjawan Johor 2024 pada kali ini. Jadi saya pergi kepada soalan yang terakhir lah, soalan yang ketiga. Jadi YB secara keseluruhannya mengenai Belanjawan Johor 2024 ni, YB apa pandangan serta komen YB mengenai belanjawan yang dibentangkan pada kali ini? Saudara Rosman, awal sudah sebut belanjawan ini yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar seolah kita tahun depan pilihan raya ataupun bulan depan kita pilihan raya. Bajet yang diumumkan ini yang menyentuh pelbagai sektor, pelbagai kluster pembangunan negeri, pertanian, penjawat awam, sosial, kebajikan. Jadi bagi saya adalah satu belanjawan yang paling hebat untuk tahun ini. Tuan-tuan di luar sana, termasuklah Cik Rosman, mungkin kaki tangan kerajaan, mungkin tersenyum. Sebab diumumkan oleh kerajaan negeri untuk dapat 2 bulan bonus. Dan belum pernah berlaku dalam sejarah kerajaan negeri Johor. Dan bagi saya ini satu inisiatif. Kenapa boleh berlaku? Kerana ekonomi Johor sudah makin berkembang pesat. Kenapa? Kerana ditadbir dengan efisien. Jadi ini di antara benda-benda yang saya sangat teruja. Bila maksudnya dengan pengumuman belanjawan yang tak silap saya 1.7 bilion, jika dibandingkan tahun lepas dan tahun ini ada peningkatan dan malahan ada lebihan, lebihan hampir 400 juta lebih itu, menggambarkan negeri Johor sedang dipacu dengan baik. Sebab itu hasil daripada bajet yang diumumkan ini, rakyat dapat merasakan bahawasanya Johor dalam tempat pentadbiran baru ini berada di dalam dasar yang betul, diolah dengan efisien dan menjadikan Johor di antara negeri yang terunggul di negara kita.
Sebab tu saya selaku Adun Sembalang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Menteri Besar dan seluruh kerajaan negeri, termasuklah Barisan Esko, yang mana mereka inilah yang menjadi tulang belakang untuk memastikan ekonomi negeri terus berkembang. Dan kita sebagai rakyat biasa, Cik Rosman pun akan mengharap, ya, kalau tahun ini 2 bulan bonus, kita mengharapkan tahun depan kalau tak sampai 3 bulan bonus tu, mungkin kekal 2 bulan bonus. Setuju? Setuju. Setuju. Harapan kita. Sebab itu di seluruh pelosok tanah air, rakyat negeri Johor sama-sama menggembling tenaga. Cik Rosman ada peranan, saya sebagai rakyat ada peranan. Betul. Untuk terus membantu dan menyokong kepimpinan yang ada untuk memastikan bahawasanya ekonomi Johor dapat dipacu dengan baik. Dan satu perkara yang penting, Johor ni sebagai Jawahar negeri Jawahar ni, Mutiara Selatan ini, mudah-mudahan bukan saja mendapat sumbangan ataupun investment daripada dalam negeri. Kita mengharapkan daripada luar. Betul. Daripada negara-negara serantau, negara Asia Tenggara, bahkan daripada luar. Jadi peningkatan ataupun pelaburan atau investment pelabur daripada luar negara ke negeri Johor ni, kita yakin dan pasti itu di dalam bawah jajaran, di bawah pentadbiran Yang Amat Menteri Besar. Jadi sekali lagi, saya selaku Adun Sembalang, terima kasih kepada Yang Amat Menteri Besar dan lapisan kepimpinan negeri yang hari ini kita yakin Johor ialah, bagi saya, Johor is number one in Malaysia. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan mewakili Dewan Muda Johor kepada YB Tuan Haji Selamat bin Takim kerana sudi bersama-sama dengan kita. Beberapa aspek telah disentuh, antaranya yang paling YB Selamat sentuh adalah berkenaan dengan bajet belanjawan Johor 2024 pada kali ini adalah seolah-olah seperti bajet untuk pilihan raya pada tahun depan. Jadi terima kasih saya ucapkan. Segala salah silap saya mohon maaf sekiranya terlanjur terkasar bahasa kepada YB. Jadi sekian saja untuk segmen kita pada kali ini. Sekian. Terima kasih Rosman, terima kasih Dewan Muda Johor. Kita jumpa lagi.